Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Rahimahullah bin Jamal. Saya akan memulakan pembentangan kumpulan saya pada hari ini tentang peristiwa pergerakan jisim di Malaysia. Pergerakan jisim merupakan satu proses pergerakan bahan-bahan di ceruk sesuatu bukit atau gunung. Bahan-bahan yang terlibat dalam aktiviti pergerakan adalah bahan-bahan yang terluluh yang bergerak dari atas cerun ke bahagian bawah sesuatu lereng bukit atau gunung. Ia berlaku disebabkan dua faktor, iaitu manusia dan semula jadi. Pergerakan jisim juga berlaku di permukaan batuan yang terdiri daripada regolit dan ia berkait rapat dengan luluh hawa, iaitu pemecahan mineral atau batuan di permukaan bumi maupun lampiran permukaan bumi melalui proses fizikal, kimia dan biologi. Terdapat dua jenis gerakan jisim, iaitu aliran perlahan dan aliran cepat. Baiklah, saya Muhammad Firdaus bin Muhammad akan menceritakan tentang sorotan literatur. Sorotan literatur ini merupakan kajian-kajian lepas yang telah dipilih oleh pengkaji yang berkaitan dengan pergerakan jisim. Berdasarkan kajian-kajian lepas itu, dapat dilihat bahawa pergerakan jisim ini banyak mengubahkan nyawa penduduk manusia alam sekitar dan harta benda. Berdasarkan kajian-kajian lepas juga dapat dilihat bahawa terdapat beberapa faktor ataupun kesan yang telah diceritakan oleh para pengkaji terdahulu bagi berkaitan dengan pergerakan jisim, iaitu tanah runtuh yang telah mengakibatkan ribuan nyawa atau korban kurang daripada berlakunya tanah runtuh itu. Secara keseluruhannya, dapat dilihat bahawa pergerakan jisim yang berlaku di Malaysia, terutamanya tanah runtuh, telah mengakibatkan kehilangan nyawa ribuan penduduk kurang daripada tanah runtuh itu. Selain itu, saya juga akan membincangkan berkaitan dengan metodologi kajian, iaitu kaedah kepustakaan. Kaedah kepustakaan ini merupakan kaedah yang asas atau utama yang digunakan oleh pengkaji-pengkaji bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan topik kajian tersebut. Baiklah, penggunaan kaedah ini untuk mendapatkan maklumat yang dipercayai dan berilmiah. Dalam kaedah ini, pengkaji akan menggunakan laman sesawan seperti Google Scholar, laman web rasmi kerajaan dan perpustakaan untuk mendapatkan bahan tersebut. Berdasarkan kaedah ini, pengkaji juga akan mendapatkan sorotan-sorotan lepas bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan agar dapat membantu pengkaji untuk mendapatkan data ataupun maklumat berkaitan dengan topik kajian. Sekian daripada saya serahkan kepada kawan saya. Baiklah, untuk permasalahan kajian, antara faktor tarikan pengkaji ingin melakukan kajian berkenaan mekanisme dan pergerakan jisim adalah disebabkan kekurangan data dan maklumat mengenai bencana yang berkaitan dengan pergerakan jisim di Malaysia. Kaji juga mendapati data-data berkenaan kesan guna tanah di Malaysia yang memicu kepada sebahagian bencana seperti tanah runtuh juga kurang. Hal ini menyebabkan pihak berkuasa dan masyarakat mengalami kesukaran dalam mengakses dan meneliti sesuatu kejadian yang melibatkan pergerakan jisim ini. Hal lagi, maklumat berkenaan fenomena alam yang membawa kesan kepada pergerakan jisim juga tidak mencukupi. Kekurangan inilah menjadi masalah kepada pengkaji untuk mendapatkan data adakah fenomena hujan dan banjir juga memicu kepada fenomena pergerakan jisim di Malaysia. Baiklah, untuk faktor berlakunya pergerakan jisim, faktor pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia kebiasaannya merangkumi segala aktiviti atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap guna tanah, tidak kira bertujuan untuk pertanian, penebangan hutan, pembinaan dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti ini sudah semestinya memerlukan pengubahsuaian terhadap tanah bagi memastikan kawasan tersebut dapat dibangunkan dan hal ini akan merencatkan struktur tanah di kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada 2008, berlakunya kejadian tanah runtuh di Bukit Antarabangsa yang merenggut nyawa dan memusnahkan harta benda. Hal ini berlaku disebabkan oleh aktiviti pembangunan dan perumahan di atas bukit oleh segelintir pemaju kapitalis. Tindakan seperti memasak besi ke dalam tanah, menggali, menyondol tanah dan menebang pokok mengakibatkan struktur tanah menjadi longgar dan mudah mengalami kegelinciran. Ketiadaan akar-akar kayu dan ditambah lagi kehadiran besi-besi mewujudkan rongga-rongga udara di dalam tanah. Faktor yang kedua adalah faktor alam semula jadi. Di samping tindakan manusia, faktor alam juga sangat mempengaruhi pergerakan jisim, terutama faktor hujan lebat. Hal ini dibuktikan melalui kejadian tanah runtuh yang berlaku di simpang pulai Blue Valley yang merenggut 2 nyawa berpunca daripada hujan yang berterusan.
Secara teorinya, kadar taburan hujan yang tinggi sebanyak 217 ml selama 2 minggu itu dan berterusan mengakibatkan kelemahan struktur tanah pada tebing jalan dan seterusnya berlakunya runtuhan tanah. Hujan lebat juga menggalakkan berlakunya larian air permukaan di mana air hujan yang mengalir di atas tanah membawa selut dan lumpur bersamanya menyebabkan permukaan tanah tersebut terhakis sedikit demi sedikit. Hal ini ditambah buruk lagi apabila ketiadaan tumbuhan tutup bumi yang menghalang laluan air itu dari terus menghakis tanah. Tambahan lagi, berat melampau yang terhasil dari penggumpulan dan takungan air juga memberi daya tekanan yang tinggi kepada tanah menyebabkan tanah menjadi tepu dan longgar serta berkemungkinan besar mengalami runtuhan. Terima kasih saudara pembentang. Seterusnya kita beralih kepada jenis-jenis pergerakan jisim. Secara keseluruhannya, pergerakan jisim merujuk kepada pergerakan bahan atau regolith seperti tanah, batuan, lumpur dan sebagainya dari atas ke bawah sama ada secara cepat ataupun perlahan yang seringkali berlaku di bahagian cerun bukit yang hampir tegak ataupun landai akibat daripada tarikan graviti bumi. Berdasarkan mekanisme pergerakannya sama ada cepat atau perlahan, pergerakan jisim terbahagi kepada dua iaitu aliran cepat dan aliran perlahan. Di aliran cepat terbahagi kepada dua lagi jenis iaitu tanah runtuh dan juga aliran lumpur. Tanah runtuh atau boleh digelar sebagai gelongsoran terbahagi kepada dua lagi jenis iaitu gelongsoran tanah dan juga gelongsoran batuan sebagaimana ditunjukkan di dalam rajah dalam slide tersebut yang disediakan ini. Dari bahagian kiri saya menunjukkan gelongsoran tanah di Bukit Antarabangsa pada 6 Disember 2008. Manakala rajah yang kedua menunjukkan gelongsoran batuan yang berlaku di Bukit Lanjan pada tahun 2003. Berdasarkan di arrow yang kedua, gambar rajah kedua itu menunjukkan batuan yang jatuh dari cerun bukit ke bawah jalan raya. Okey, seterusnya ialah aliran lumpur. Berbeza dengan tanah runtuh tadi, di mana aliran lumpur ini merujuk kepada pergerakan kuantiti air yang banyak bersama-sama dengan bahan seperti lumpur, kelodak, sampah sarap dan sebagainya dengan cepat dari cerun bukit. Dan aliran lumpur ini juga akan mengakibatkan berlakunya fenomena banjir iaitu banjir lumpur. Sebagai contoh, rajah yang ketiga di dalam slide ini menunjukkan aliran lumpur di Yan Kedah pada 18 Ogos 2021 yang baru-baru saja tahun lepas berlaku yang telah mengakibatkan berlakunya banjir lumpur pada waktu tersebut. Dan dikatakan bahawa ianya berlaku akibat daripada kejadian kepala air dari kawasan air terjun di kaki Gunung Jerai Yan Kedah. Seterusnya kita beralih kepada aliran perlahan pula. Aliran perlahan terbahagi kepada dua jenis iaitu kesotan tanah dan juga gelangsaran. Gelangsaran ini tidak berlaku di Malaysia dan ianya berlaku di kawasan beriklim sejuk sahaja kerana ia memerlukan salji yang bertindak sebagai bahan pelincir untuk memudahkan pergerakan tanah lembap di atasnya. Dan kesotan tanah pula merujuk kepada pergerakan tanah yang perlahan yang berlaku disebabkan oleh batuan ataupun tanah di cerun yang mengalami proses luluh hawa. Dan proses luluh hawa ini telah mengakibatkan komposisi batuan ataupun tanah itu menjadi longgar serta poroi. Kemudian bahan iaitu luluh hawa ini akan bergerak secara perlahan menuruni cerun bukit yang ada itu dalam jangka masa yang panjang akibat daripada daya tarikan graviti bumi. Dan selalunya fenomena ini terdapat di kawasan cerun pinggir jalan raya ataupun cerun bukit yang telah digondolkan akibat aktiviti manusia. Ia juga sukar untuk dikesan terutamanya oleh mata kasar manusia tetapi boleh dikesan berdasarkan pokok dan lampu, pagar dan sebagainya yang condong di kawasan bukit tersebut sebagaimana ditunjukkan di dalam rajah yang keempat dalam slide ini yang menunjukkan pokok yang condong di cerun bukit di bahagian di tepi jalan raya tersebut. Jadi ringkasnya di sini jenis-jenis pergerakan jisim terbagi kepada dua berdasarkan mekanisme pergerakannya iaitu sama ada cepat atau perlahan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Bagi kesan pergerakan jisim pula, kesan utamanya ialah mengorbankan nyawa manusia. Hal ini kerana peristiwa pergerakan jisim berlaku dalam skala yang besar seperti tanah runtuh dan juga banjir lumpur. Ia juga kerap berlaku di kawasan tanah tinggi yang majoritinya telah dibangunkan oleh manusia sama ada dari segi pembangunan, pertempatan dan juga pelancongan maupun aktiviti ekonomi. Pembinaan dan pembangunan yang tidak terancang dan sistematik di kawasan lereng bukit akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar dan tidak kukuh. Apabila berlakunya proses luluh hawa, hujan yang berpanjangan dan juga gempa bumi, struktur tanah yang tidak kukuh berpotensi untuk tergelincir dan akhirnya berlaku tanah runtuh. Dengan ini, kawasan pertempatan yang berada di atasnya akan jatuh dan tertimbus dan akhirnya akan menyebabkan kematian nyawa.
Perkara yang sama juga turut berpotensi berlaku terhadap kawasan jalan raya di lereng bukit dan juga kaki bukit. Sekiranya berlaku pergerakan jisim secara cepat seperti tanah runtuh, kenderaan yang dipandu tidak mampu untuk mengelak dan tertimbus bersama batuan dan tanah yang runtuh dan akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa. Selain itu, kesan daripada pergerakan jisim juga akan menjejaskan aktiviti manusia. Ini kerana apabila berlaku tanah runtuh di kawasan jalan perhubungan seperti jalan raya maupun lebuh raya, pergerakan penduduk akan terhalang dan sekaligus akan mengganggu aktiviti harian mereka seperti bekerja, bercocok tanam dan sebagainya. Jalan raya memainkan peran yang amat penting dalam sektor ekonomi. Apabila terjejas jalan perhubungan mereka, semakin banyak aktiviti ekonomi akan terjejas juga. Aktiviti pelancongan juga akan tergendala sekiranya tiada jalan penghubung ke kawasan pelancongan seperti ke Cameron Highland dan juga Genting Highland. Di samping itu, pergerakan jisim juga seperti banjir lumpur akan memberi kesan yang teruk kepada aktiviti pertanian komersial yang dibangunkan dengan skala yang besar. Ini kerana banjir lumpur yang berlaku di kawasan tanah tinggi akan membawa kepada tanih, batuan yang besar dan juga sisa-sisa balap di dalam lumpur tersebut. Pergerakan lumpur yang cepat akan mengakibatkan kawasan yang dilalui aliran musnah teruk dan meninggalkan sisa yang kotor dan berat. Dengan ini, aktiviti pertanian akan tergendala dan secara tidak langsung akan memberi kesan kepada penduduk setempat kerana tidak bekerja dan akhirnya akan menjejaskan aktiviti harian mereka. Kesimpulannya, yang dapat kita buat melalui kajian yang terjalakan ialah kawasan yang mempunyai keceronan yang tinggi lebih mudah dan kerap berlakunya pergerakan jisim. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya pergerakan jisim ialah larian air permukaan, tarikan graviti. Selain itu, pergerakan jisim juga berlaku kerana aktiviti manusia seperti pembinaan jalan raya, pembangunan dan tempat rekreasi serta sebagainya. Oleh itu, kita semua hendaklah bertanggungjawab bagi menjaga alam sekitar dari berlakunya pergerakan jisim agar perkara yang tidak dimahukan berlaku seperti tanah runtuh yang dapat meragut nyawa dan merosakkan harta benda. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.